Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah perbezaan Nurullah dan Nur Muhammad. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa tulis qabil tu di bawah supaya ilmunya berkat. Saya mendoakan sahabat sekalian mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu ihsan atau ilmu martabat 7 atau ilmu sir atau dikenal juga sebagai ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat. Perlu diketahui bahawa ilmu hakikat ma'rifat adalah ilmu tahap tertinggi di dalam ilmu agama Islam. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Perbezaan Nurullah dan Nur Muhammad. Dalam perbezaan Nurullah dan Nur Muhammad sangat ketara. Dan ramai orang keliru antara Nurullah dan Nur Muhammad. Jika seseorang itu tidak mengetahui di mana terletaknya Nurullah dan di mana terletaknya Nur Muhammad dan apa perbezaan Nurullah dan Nur Muhammad, maka orang itu boleh jatuh sesat dan boleh jatuh kafir zindik. Dan sebab itulah ramai orang yang mengaku-ngaku bahawa dirinya Allah, dirinya adalah zat Allah, maka ini adalah kafir zindik. Maka berhati-hatilah kita semua. Sebab itu kita perlu ketahui bahawa perbezaan Nurullah dan Nur Muhammad dan perbezaan Tuhan dan hamba. Kita adalah hamba, bukanlah Tuhan. Kerana kita ini dilahirkan. Walaupun kita ini dijadikan daripada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah penzohiran bagi Nurullah. Perlu ketahui bahawa Nur Muhammad itu adalah penzohiran daripada Nurullah. Nurullah adalah qadim azali, iaitu yang terawal sekali. Mana azali ni yang terawal, qadim itu yang paling awal, yang sudah wujud, yang sudah ada. Qadim azali itu yang sudah ada dan sudah wujud kerana ia adalah Nurullah. Adakah Nurullah, cahaya Allah itu sama dengan cahaya makhluk ini? Jawapannya tidak sama. Kerana laisa kamislihi, Tuhan tidak menyerupai dengan makhluk. Nurullah adalah sifatnya. Bagaimana Nurullah? Itu wallahu alam. Tapi Nurullah itu memang betul-betul ada. Kerana dalam Asma'ul Husna ada sifat Allah yang bernama An-Nur, iaitu yang bercahaya. Sebab itu kita kena faham perbezaan watak Tuhan dan watak hamba. Nur Muhammad adalah hamba. Nurullah adalah sifat Tuhan. Kena beza itu. Nurullah adalah daripada zat Tuhan. Zat wajibul wujud itu ada sifatnya. Sifatnya yang bernama An-Nur ataupun Nurullah. Daripada Nurullah itu, penzohiran bagi Nur Muhammad untuk Tuhan cipta satu hamba untuk menunjukkan keesaannya, kerana Allah itu hendak dikenal. Allah itu hendak diketahui bahawa keberadaannya, dan dia hendak bagi tahu kat siapa pada waktu itu. Pada waktu itu kosong. Kosong ibarat hanya Tuhan sahaja pada waktu itu ada. Makhluk belum lagi ada. Masa itu hanya Tuhan sahaja yang ada. Makhluk lagi belum ada. Dipanggil kosong. Kosong daripada makhluk pada waktu itu. Maka Tuhan nak dikenal. Tuhan hendak dikenal. Dan Tuhan juga hendak menunjukkan keesaannya. Untuk menunjukkan keesaannya, maka Tuhan perlu mencipta makhluk. Perlu mencipta hamba.
Maka di sinilah ramai yang terpesong. Sikit saja. Maka daripada nurullah, sifat nurullah, sifat Allah, an-nur tadi, nurullah, maka Tuhan tajallikan nur Muhammad. Kena faham. Tuhan tajallikan nur Muhammad. Tuhan zahirkan nur Muhammad daripada sifat nurullah. Tuhan zahirkan nur Muhammad daripada sifat nurullah. Kena faham betul-betul. Bukan daripada nurullah tiba-tiba jadi nur Muhammad. Daripada sifat nurullah tiba-tiba jadi nur Muhammad. Itu salah. Tuhan cipta. Kena faham. Penciptaan. Tuhan cipta. Daripada sifat nurullah, Tuhan zahirkan sifat nurullah itu kepada makhluk. Iaitu nur Muhammad. Bukan daripada nurullah terjadinya cebisan zat Allah itu, sifat Allah itu, daripada nurullah ambil zat Allah, terjadinya nur Muhammad. Daripada zat Allah terjadinya nurullah, maka ambil daripada sifat Allah itu, terjadinya nur Muhammad. Maka sebab itulah orang kata kita ini Tuhan, akulah Tuhan. Kerana apa? Dia salah faham di sini. Kena faham bahawa nur Muhammad itu adalah penzohiran ataupun tajalli daripada sifat nurullah. Di sini kena faham. Maknanya nur Muhammad itu hamba kerana Tuhan menyebut kun. Tuhan cipta kalam pertama kali. Kalam. Kun fayakun. Apa yang Tuhan hendak jadi pada waktu itu, Tuhan cipta satu titik. Nur Muhammad. Tuhan cipta. Kena faham. Tuhan cipta satu titik. Nur Muhammad. Tak, dia buat satu titik. Titik itu bernama Nur Muhammad. Adakah Nur Muhammad itu terjadi daripada nurullah? Tidak. Bukan terjadi daripada zat Allah. Bukan terjadi daripada nurullah. Titik itu, Nur Muhammad itu penzohiran. Tajalli. Kena faham maksudnya. Penzohiran ataupun tajalli. Jika kamu hendak tengok nurullah, maka kau tengoklah Nur Muhammad itu. Adakah nurullah itu sama dengan Nur Muhammad? Tidak. Tapi penzohiran sifatnya. Penzohiran sifatnya ke atas Nur Muhammad itu. Maka penzohiran sifat nurullah itu menjadi Nur Muhammad. Maka terjadilah hamba. Kerana ia adalah penciptaan. Nur Muhammad itu adalah penciptaan. Bila penciptaan, Nur Muhammad itu adalah hamba, bukan Tuhan. Kena faham. Jangan kita ingat bahawa Nur Muhammad itu daripada nurullah. Terus menerus daripada nurullah, maknanya daripada zat Allah, diambil sekeping zat Allah itu, dijadikan Nur Muhammad itu. Maka itu salah, fahaman yang salah. Orang tersalah faham. Maka di sinilah ramai yang mengaku Tuhan ni. Kerana dia kata, aku daripada zat Allah. Aku daripada Tuhan, zat Allah. Ia adalah penzohiran, penciptaan. Orang panggil. Penzohiran nurullah kepada Nur Muhammad. Penciptaan. Tuhan nak cipta. Kerana Tuhan nak tunjuk keesaannya. Maka dia ciptalah hamba. Maka Tuhan tanya Nur Muhammad di alam roh. Masa dia turunkan, Tuhan turunkan daripada Nur Muhammad. Terjadilah makhluk ini. Maka terjadi makhluk sekalian makhluk alam ini terjadi daripada 6 hari. Dalam 6 hari itu, maka terjadilah roh manusia apa semua. Roh manusia diletakkan di alam roh. Maka di alam roh itu, Tuhan bertanya kepada sekalian roh. Roh itu adalah terjadi daripada Nur Muhammad. Terus menerus, maka Tuhan bertanya kepada sekalian roh pada waktu itu, alastu bi rabbikum. Adakah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kamu adalah Tuhanku. Jadi kita kena faham. Bila dia cakap kamu adalah Tuhanku, maka itu adalah sifat hamba. Kita kena faham. Nurullah itu adalah sifat Tuhan. Dipanggil Qadim Azali. Qadim Azali ialah yang paling awal daripada yang telah pun wujud. Yang sedia wujud. Itu panggil Qadim Azali. Nur Muhammad ialah Qadim Majazi. Nur Muhammad adalah Qadim Majazi. Kena faham, Qadim Majazi adalah yang terawal juga.
tetapi yang terawal dalam penciptaannya. Qadim itu maksudnya yang paling awal. Yang paling awal penciptaannya itu ialah Nur Muhammad. Kena beza Nurullah dengan Nur Muhammad. Kena beza Qadim azali dengan Qadim majazi. Memang dua-dua Qadim, tapi kena faham Qadim azali dan Qadim majazi. Qadim azali adalah yang sudah wujud sebelum zaman ini ada, yang telah pun wujud. Sifat Allah yang telah pun wujud di dalam zat Allah itu. Di dalam zat Tuhan itu telah pun wujud sifatnya, Nurullah itu. Maka Tuhan zahirkan Nur Muhammad itu adalah tajalli, penzahiran bagi Nurullah itu, Nur Muhammad itu. Nurullah itu adalah penzahiran. Nurullah itu adalah sifat Tuhan yang dizahirkan menjadi Nur Muhammad. Bukan Nur Muhammad itu daripada Nurullah terus menerus. Tidak, dizahirkan. Apabila dizahirkan, maksudnya diciptakan. Apabila diciptakan, itu makhluk. Apabila makhluk, itu hamba. Kena faham. Kena faham sifat Tuhan dengan sifat hamba. Qadim azali dengan Qadim majazi. Qadim azali yang paling awal. Mana dia yang sudah wujud dalam zatnya. Mana tiada yang cipta Nurullah itu, tak ada. Nur Muhammad ada orang cipta, iaitu penzahiran. Dipanggil Qadim majazi. Qadim majazi ialah penciptaan yang paling awal. Penciptaan, penzahiran yang paling awal. Makhluk yang paling awal dicipta ialah Nur Muhammad. Nama lagi makhluk. Apabila makhluk, ia dipanggil hamba. Kita kena faham di situ ya. Semoga kita semua tidak terkeliru dengan Nurullah dengan Nur Muhammad. Menyebabkan ramai yang kafir zindik pada hari ini. Silap sikit fahaman ini boleh membawa kepada kafir zindik. Akidahnya rosak. Kerana apa? Ramai yang berfahaman bahawa Nur Muhammad itu dijadikan daripada Nurullah. Seperti ambil zat Allah itu, terjadilah Nur Muhammad itu. Maka ini fahaman salah. Kerana ia adalah bentuk penzahiran. Kena faham. Apabila bentuk penzahiran, ia dipanggil penciptaan. Tuhan nak jadikan hamba kan? Kalau contoh Nur Muhammad itu dijadikan terus menerus dari Nurullah, daripada ambil zat Allah itu jadi Nur Muhammad, maka tidak panggil hamba. Buat apa Tuhan zahirkan Nur Muhammad itu? Untuk mengesakan dirinya, untuk dirinya dikenal. Kerana zat Tuhan itu Tuhan. Nur Muhammad itu hamba. Sebab itu dia mahu dikenal. Kena faham? Sifat hamba iaitu Nur Muhammad. Sifat Tuhan iaitu Allah Azza wa Jalla, zat wajibul wujud itu. Pada permulaannya, nama Allah itu belum lagi wujud. Sebelum wujudnya Nur Muhammad itu, nama Allah belum lagi wujud. Dipanggil Zatul Mutlaq. Zat, semata-mata zat. Hu, panggil hu, ha, ah. Hu, ha. Pada waktu itu dipanggil zat. Itu merujuk kepada zat. Hu, ha. Dipanggil zat. Tiga panggilan tu. Hu, ha. Dipanggil Zatul Mutlaq. Maka daripada mana nama Allah itu? Nama Allah itu wujud setelah wujudnya makhluk pertama, iaitu Nur Muhammad. Nama Allah itu wujud setelah Nur Muhammad itu wujud. Kenapa nama Allah itu wujud setelah Nur Muhammad wujud? Kerana Nur Muhammad itu hamba. Nur Muhammad itu hamba. Kenapa wujudnya nama Allah? Iaitu nama dipanggil Zatul Muqayyad. Zatul Muqayyad ialah zat yang boleh berkait-kait dengan sifat. Maknanya, apabila zat yang boleh berkait-kait dengan sifat, sifat itu ialah hamba. Yang boleh berkait-kait dengan sifat zat yang boleh kait-kait ni, maksudnya, hamba boleh memuji zat itu. Cara hamba nak memuji zat itu, maka perlu ada nama. Dia tak boleh panggil zat. Oi, zat. Tak boleh. Dia kena ada nama. Nama yang cantik iaitu Allah. Maka alif lam lam ha itu sudah ada pada alif lam lam ha itu zat, sifat, asma, af'al. Kena faham. Okey.
Maka wujudnya nama Allah itu setelah adanya makhluk. Sebelum adanya makhluk, belum wujud lagi nama Allah itu. Masa itu hanya zatul mutlak. Zat semata-mata zat. Maka Allah itu dipanggil zatul muqayyad, iaitu zat yang boleh berkait-kait dengan sifat. Maka setelah ada hamba, barulah wujud nama Allah itu. Untuk memudahkan Nur Muhammad itu memuji Tuhan sekalian alam, iaitu zatul mutlak. Zat wajibul wujud. Zat yang wajib ada. Zat wajibul wujud. Zat yang wajib ada. Yang betul-betul ada. Maka Tuhan letakkan namanya Allah. Untuk Nur Muhammad memujanya. Nur Muhammad memuja Allah itu selama 500,000 tahun. Lamanya. Barulah kun fayakun. Tuhan nak tunjuk keesaannya penuh dalam ilmu Allah untuk jadikan sesuatu daripada Nur Muhammad itu kun fayakun. Maka dalam ilmu Allah, padahal Tuhan itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi kun fayakun itu memudahkan kita faham bahawa kalau Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah ia. Hakikatnya Tuhan berkehendak macam itu saja. Kerana dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Kerana dia zat. Kun fayakun, maka penuh dalam ilmu Allah untuk jadikan sesuatu itu daripada Nur Muhammad, maka terjadilah semuanya. Terjadilah roh manusia, malaikat, syaitan, iblis, apa semua tu, jin, terjadilah binatang, terjadilah alam semesta ini, bumi, langit semua, pokok kayu-kayan semua, batu batan, semua terjadi dalam masa 6 hari. Terjadi dalam masa 6 hari. Okey. Berbalik kepada Nurullah dan Nur Muhammad tadi. Kena faham betul-betul. Nur Muhammad adalah penzohiran bagi Nurullah. Nur Muhammad adalah penzohiran bagi Nurullah. Pegang di sini. Bukannya Nur Muhammad adalah daripada zat Allah. Itu silap. Nur Muhammad daripada zat Allah itu adalah fahaman yang silap. Fahaman yang salah. Orang kata tersilap sikit, tergelincir. Di sinilah. Apabila kita mengatakan Nur Muhammad itu daripada zat Allah, maka di sinilah kita jadi kafir zindik. Jadi Fir'aun. Mulalah kita kata, apabila Nur Muhammad itu daripada Nurullah, Nurullah itu daripada zat Allah, maka kita tidak lain tidak bukan adalah Allah. Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan. Apabila kita mengatakan begitu, sudah zindik kepada kita. Ia adalah bentuk penzohiran. Kena faham. Penzohiran. Apabila penzohiran, ia adalah penciptaan. Apabila penciptaan, ia adalah makhluk. Apabila makhluk, ia adalah hamba. Kena faham. Apabila penzohiran daripada Nurullah, sifat Allah itu, sifat zat itu, ada nama An-Nur. Ada sifat An-Nur yang maha bercahaya. Okey. Sifat itu ditajallikan. Kerana Tuhan nak cipta hamba yang pertama, iaitu Nur Muhammad. Tuhan tajallikan, Tuhan ciptakan satu titik, iaitu Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad itu adalah tempat sandaran bagi Nurullah itu. Nur Muhammad itu adalah sandaran sifat Nurullah itu. Nur Muhammad itu adalah sandaran bagi sifat Nurullah itu. Kena faham. Apabila sandaran bagi sifat Nurullah, maka itu adalah hamba, penzohiran. Tuhan zohirkan Nur Muhammad itu adalah melalui sifat Nurullah. Bukan daripada zat Allah. Kena faham. Kalau cakap Nur Muhammad itu daripada sekeping daripada zat Allah, itu sudah silap. Itu sudah zindik. Sikit lagi. Sikit saja tergelincir. Ia adalah bentuk penzohiran, tajalli Nurullah itu. Jadi kita kena faham semua supaya kita tidak pening dalam perbezaan Nurullah dan Nur Muhammad itu. Nur Muhammad adalah suatu penciptaan, suatu penzohiran. Bukan daripada Nur Muhammad itu daripada zat. Diambil zat Tuhan, terjadinya Nur Muhammad. Itu salah. Maka ia adalah bentuk penzohiran ataupun tajalli daripada Nurullah. Maka terjadilah Nur Muhammad itu, iaitu hamba. Maka kita perlu berhati-hati dalam belajar
supaya kita tidak tergelincir. Jauhilah kita daripada kafir zindik, minta petunjuk daripada Allah. Sebab itulah perlu ada Al-Quran di dalam diri kita. Al-Quran itulah yang mengajar kita. Rasul di dalam diri kita iaitu Muhammad. Supaya kita mengenal diri, supaya kita tahu biar Muhammad itu mengajarkan ilmu kepada kita. Supaya kita tidak tergelincir. Saya doakan sahabat semua mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui ilmu-ilmu Allah supaya tidak tergelincir dan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beramal.